Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, aku memohon kepada rakan-rakan semua untuk sudi subscribe dan klik notification di channel YouTube aku ini, iaitu Gila-Gila Gusti ataupun G3 Studio, yang buat julung kalinya bersiaran untuk berkongsi isu-isu semasa dalam WWE, review setiap minggu show seperti NXT, Raw dan SmackDown, pay-per-view post show seperti yang kita akan jumpa nanti dalam seminggu lagi, iaitu Royal Rumble dan sebagainya. InsyaAllah aku akan jadikan video-video aku ini sebagai satu perkongsian untuk para peminat di luar sana bertukar pandangan, memikirkan ataupun membuat jangkaan apa yang akan berlaku untuk WWE dalam tahun 2021 ini dan sebagainya. Sebelum itu kita buat sesi pengenalan diri dulu. Nama aku adalah ... Sebab untuk video buat pertama kali ini, aku tak akan reveal diri aku. Aku just sekadar berkata cukup saja dengan orang tahu aku adalah salah seorang daripada G3 Studio. So sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita akan berkongsi, aku akan berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan dunia wrestling ni. Aku sebagai peminat wrestling memang kita sering, macam akulah pengalaman aku sendiri, banyak orang sekeliling kadang-kadang menganjing, menyindir kenapa kau minat wrestling yang nampak begitu fake dan sebagainya. Aku jawab simple saja. Aku minat wrestling kerana wrestling adalah hiburan aku. Aku tak minat rancangan menyanyi, aku tak minat rancangan-rancangan lain, hiburan lain, hanya Gusti saja hiburan aku. Dalam dunia sport ni, WWE dan football saja. Kalau football memang aku peminat Arsenal lah. Tapi kalau professional wrestling ni semua aku okey. WWE aku okey, AEW aku okey, Impact Wrestling, NJPW, NWA dan macam-macam lagi promotion. Tidak lupa juga ROH, Ring of Honor pun okey. Maknanya kalau dunia Gusti ni, kalau boleh dikatakan semua aku follow. Sebab itulah kalau bila kita disindir ataupun apa orang kata, lebih, kalau bahasa lain kita kata menganjing lah. Bagi aku, orang yang menganjing dia tak faham jiwa seorang peminat wrestling. Sebab memang tu je hiburan kita. So dia fake ke tak fake, aku akan tetap support wrestling sampai bila-bila. Macam tu. So aku nak berkongsi sedikit dengan rakan-rakan guys. Aku minat wrestling ni dah lama sebenarnya, tetapi first time aku watch wrestling ni, time tu aku umur 6 tahun. Time tu atuk aku ni memang favourite wrestling lah. Memang dia seorang peminat wrestling yang tega. Belah bapa aku pun tega, belah mak aku pun tega. Asal dengan datuk. Sebab aku dulu umur 6 tahun tinggal dengan datuk. Sebab mak dan ayah aku duduk di kat Pahang, Keratong.
Aku lupa nak beritahu, aku asal Kelantan. Tapi kalau kau dengar aku cakap bunyi Kelantan ke apa tu, maaf lah. Memang aku dah cuba sedaya upaya untuk bercakap bahasa bangku ni. Kalau keluar Kelantan tu, maknanya kau faham je lah kan. Macam tu lah. Cuma sambung kepada cerita kita balik. Macam favourite arwah datuk aku ni, dia adalah peminat Hulk Hogan. Hulk Hogan. Kalau macam belah tu belah mak aku. Kalau belah bapa aku, minat Mak Liwin. Kau boleh check, kau boleh search siapa Mak Liwin kalau korang tak tahu. Macam Hulk Hogan semua kenal. Mak Liwin ni memang dia rasanya memang tak sempat lah WWE. Dia geng-geng lama lagi. Mungkin time tu orang guna tape pita lama ke apa semua, aku tak tahulah. Dia orang tengok wrestling time tu. Tapi dua-dua belah minat. Aku ingat time tu kalau Gusti ni, kalau TV1 time tu WCW TV1. First match aku menyebabkan aku tengok wrestling dengan datuk aku time tu War Games. Aku ingat lagi, stage 2 biji. Dia orang lawan keluar satu persatu macam War Game yang NXT buat sekarang lah. Macam tu lah. Itulah pengalaman pertama kali. Lepas tu, macam biasa kan, kalau kita ni sebagai budak bawah umur, ibu bapa kita mesti melarang tengok Gusti apa ni, apa semua tengok Gusti. Jadinya aku tak ada time yang sesuai untuk tengok. Bapa aku sendiri okey, orang-orang lain tak okey. Macam pakcik, mak aku semua melarang tengok Gusti. Sebab kita underage, tengok benda macam tu mungkin kita akan tiru aksi tu ke macam mana, buat aksi tu dekat adik kita ke macam mana ke. So lamalah aku tak tengok Gusti. Sampai satu tahap, time tu dah jam 4, terasa teringin nak tengok balik Gusti ni. Time tu tak silap aku darjah 1999 tahun 2000. Aku dah jam 4 time tu, tahun 2000. Aku start balik tengok Smackdown pukul 11. Tak silap malam Khamis time tu. Esok cuti. Time tu pun tengok curi-curi sebab arwah bapa aku pun tengok Gusti. Memang dia peminat Gusti. Tapi sebab kita kan sekolah lagi, curi-curi lah tengok. Ada timing dia, time yang dia okey dia bagi. Time dia suruh kita tidur awal, dia tak bagilah tengok. So kita tengok lah. Time tu zaman Smackdown baru tubuh. Smackdown baru ditubuhkan. Sebab sebelum tu hanya Raw saja. Bertahun dah Raw. Tiba-tiba tahun 2000 tu dia tubuhkan Smackdown. Maknanya aku ni di antara mereka yang terawal menonton Smackdown. Walaupun hakikatnya time tu baru umur 10 tahun. Start pada tu lah. Darjah 5, darjah 6, Form 1, Form 2, sampailah sekarang aku tak pernah miss. Zaman tingkatan 5 tu boleh dikatakan pay-per-view tiap-tiap bulan aku beli. Kumpul duit sekolah. Tapi beli CD pirate lah. CD cetak rompak dekat pasar malam. Start daripada, aku ingat lagi yang first aku beli adalah Royal Rumble 2003. Royal Rumble 2003. Time tu ada match Scott Steiner lawan Triple H untuk kejuaraan World Heavyweight. Royal Rumble tahun tu Brock Lesnar menang. Royal Rumble 2003. Start pada tu aku tak pernah miss.
sepanjanglah semua aku kumpul sampai sekarang, boleh dikatakan kalau yang original tu Big 4 pay-per-view je aku beli. Aku beli original. Survivor Series, Royal Rumble, SummerSlam, dan WrestleMania. Kali ikut turutan dia, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Orang panggil Big 4 pay-per-view. Part ni je ada ori. Yang lain semua pirate. Boleh dikatakan banyaklah pengalaman. Beli CD Gusti kadang-kadang dapat yang pirate tu gambar tak clear. Gambar tak clear lah. Kadang-kadang dia banyak potong mesh. Macam aku kena WrestleMania tahun 2004. WrestleMania panjang, tapi menghampakan lah. Dah pelik sebenarnya. Beli tu ada 2 disc je. Ingatkan complete semua. Tengok banyak yang miss. Sebab time tu tak ada lagi WWE Network, tak ada lagi YouTube sebagainya kan. Kalau kita nak tengok balik match pun memang rasa rugi lah, sebab aku terlepas lah. Dalam CD tu memang tiada match Undertaker lawan Kane. Yang Undertaker balas balik. Dia kena buried alive dengan Mr. McMahon di Survivor Series 2003. WrestleMania 2004 dia buat comeback kan. Daripada ciri American Badass, watak American Badass, dia tukar kepada watak original dia, The Phenom, lawan Kane dan menang. Time tu memang rasa rugilah tak dapat tengok. Yang match lain tak ada dalam tu. Match triple threat untuk World Heavyweight Champion. Triple H defending champion lawan Shawn Michaels, lawan Chris Benoit. Yang Benoit menang. Benoit champion time tu. Match tu dia champion. Dia dapat lawan tu sebab dia menang Royal Rumble 2004. Keluar nombor 1, menang Royal Rumble. So macam tu lah. Daripada umur 10 tahun, sekarang umur 30 tahun. Maknanya tempoh 20 tahun tu bermacam-macam berlaku. Perubahan dari segi keluarnya brand NXT, pertukaran title, nama title, design title, bertukar nama pay-per-view, dan juga bertukar-tukar dari segi wrestler. Ada yang dah keluar, masuk balik. Ada yang dah lama tak keluar, tiba-tiba keluar. Ada yang setia, dibuang, dipecat dan sebagainya. Macam itulah. Sebab mereka pun bekerja kan. Tugas mereka untuk menghiburkan kita peminat-peminat ni. So dalam tempoh ni, memang aku boleh katakan dunia wrestling sering bermain dalam minda aku. Memang aku tak boleh lah. Contoh kalau setengah orang lain bila besar dah tak follow, bila dah tua sangat tak follow. Tapi aku rasa macam dia, aku ni akan follow selagi panjang umur lah, InsyaAllah. Okay, selesai bab pengenalan, bab minat dan sebagainya. Aku dalam Gusti ni, aku nak berkongsi dari segi untuk akademik lah. Sebenarnya dalam bahasa Inggeris aku rasa aku banyak belajar daripada WWE. Sebab WWE ni bukan dia wrestling saja, dia ada segmen-segmen orang panggil talk trash, segmen bual bicara dia, macam cutting edge, highlight reel, Carlitos Cabana dan macam-macam lagi.
Kadang-kadang apa yang mereka sampaikan time kita kecil-kecil tu, contoh macam aku tingkatan tu, time tu lah banyak juga aku baca, aku belajar word-word daripada mereka. So aku rasa minat wrestling ni bukan sekadar tengok saja. Bagi aku dapat menambahkan ilmu jugalah. Macam tu lah. Okay, so kita pergi kepada next point kita. Aku nak bercerita nak share dengan korang tentang the best wrestler lah bagi aku. Aku seriously bagi tahu 5 wrestler yang aku respect. 5 wrestler yang bagi aku the best lah. Pendapat orang lain itu terpulang, tapi bagi aku 5 orang ni tetap aku akan respect sampai bila-bila. Yang pertama, kalau this era ni, era baru ni, aku memang boleh katakan peminat Karrion Kross. Karrion Kross ni aku minat sebelum dia masuk NXT lagi. Time tu nama dia Killer Kross di Impact Wrestling. Sebelum Impact Wrestling pun aku dah pernah tengok dia bergusur dekat independent. Ramai jugalah dia lawan. Dia pernah lawan Dean Ambrose ataupun Jon Moxley. Sebab aku tengok dia ni memang cukup package juga dari segi body dia, dari segi ketangkasan dia, lepas tu dari segi watak heel dia tu aku memang minat. Dengan theme song dia pula sekarang di NXT, aku memang rasa puas hati time WWE Performance Center umum Karrion Kross adalah rekrut baru tu. Dan aku yakin Karrion Kross ni mungkin tidak akan senasib macam mereka yang lain. Contoh macam EC3 ke, yang tidak digunakan dengan betul oleh WWE. Sebab aku nampak WWE lebih sudah menampak jalan ataupun storyline yang sesuai untuk Karrion Kross. Dan aku yakin bukan di NXT sahaja dia akan berjaya. Bila dia Raw dan SmackDown akan datang pun mungkin dia akan berjaya. Dan dari segi watak dia ni, aku mengingatkan cara dia ni macam Stone Cold Steve Austin lah, Karrion Kross ni. Cuma dia lebih jauh lagi dia nak mencapai tahap nak menjadi macam Austin. Second superstar aku Hulk Hogan. Hulk Hogan ni aku minat dia disebabkan faktor dia adalah legend WWE Hall of Fame. Dari segi cara bergusti apa semua pun bagi aku boleh tahan. Tetapi dengan karakter dia tu aku minat. Karakter gila-gila dia, time kena pukul tak berasa pun, tahan je. Lepas tu dia buat getar-getar dia atau apa semua kan. Di samping itu, memori paling aku minat sekali Hogan sebab dia adalah wrestler nombor 1 yang diminati oleh arwah datuk aku. Aku dengan arwah datuk aku ni rapat. Memang sikit-sikit memang dia cakap pasal Hogan. Sama macam arwah bapa aku juga, memang dia minat Hogan. Hogan pun bagi aku dia maintain walaupun dia tua. Tengok body dia sekarang masih gagah lagi berbanding legend-legend lain. Mungkin dia jaga dari segi diet dia, pemakanan dia dan sebagainya. Satu lagi dia ni orang panggil recognized champion. Champion yang direcognizekan. Maknanya kalau kita sebut pasal champion, mesti kita akan ingat pasal Hogan. Next, nombor 3, Adam Cole. Adam Cole ataupun orang panggil Adam Cole Baby. Adam Cole Baby ni bagi aku follow dia pun lama dah juga. Dari
ROH. Time tu tubuh dia besar lagi. Adam Cole ni dia sebenarnya tubuh berisi. Lepas tu dia pergi ke join Bullet Club kan. Join Bullet Club dan sebagainya tu pun tubuh dia pun mengecil sikit je. Tetapi di NXT bila dia serta WWE ni aku tengok body dia lagi kecil. Macam susut. Sebab tu kalau kita tengok orang kalau tak kenal Adam Cole dia akan pelekeh, alah tubuh kecil macam ni boleh pergi jauh ke. Tapi aku yakin sebab Adam Cole ni bagi aku the next Shawn Michaels. Kalau WWE pandai jaga dari segi tidak mengabaikan kebolehan dia, letak dia untuk match-match main event dan sebagainya, mungkin dia akan jadi top face WWE untuk next 10 years. Sebab dia pun muda lagi Adam Cole berbanding orang-orang lain kan. Sebab tu aku rasa dengan cara WWE createkan dia bersama Undisputed Era tu sebenarnya adalah cara yang betul. Sebab dia debut sebagai heel, sekarang kita tengok dia dah nak jadi face dah. Walaupun duduk 50-50 lagi nak ke arah face. Maknanya transformation untuk daripada heel ke face tu sedang berlangsung. Kemungkinan Adam Cole ni akan dipisahkan daripada UE Undisputed Era. Mungkin tahun 2021 ni akan menjadi tahun Adam Cole bergerak solo as WWE wrestler. Dan aku harap sangat dia tinggalkan scene NXT, pergi ke Raw ke SmackDown ke. Sebab kita sebenarnya ketandusan talent. Kata WWE lah ketandusan talent. Bagi aku tak tandus pun. Sebab WWE sekarang amat suka recycle muka-muka lama. Aku tak tahulah idea dia macam mana dia boleh recycle muka-muka lama. Dan aku dapat tahu daripada semua-semua tentu ini adalah idea Vince. So kita boleh tengok lah. Sepanjang 2 tahun ni asyik Brock Lesnar, Goldberg, Randy, Edge pula. Bila turn geng-geng NXT yang baru nak naik ni? Selagi tidak ada perubahan dari segi untuk menonjolkan nama-nama baru ni dalam laluan dia untuk bergelar top star dalam WWE, selagi itulah WWE boleh dikatakan akan cuba disaingi oleh AEW. Sebab AEW walaupun dia recycle WWE superstar, aku tengok dia banyak lah memberi peluang. Contoh macam kita kata baru ni Chris Jericho dan John Moxley, dua-dua bekas WWE. AEW cuba recycle WWE superstar. Tengok sekarang dia tukar, Kenny Omega menang AEW champion, Young Bucks, Darby Allin untuk TNT champion dan sebagainya. So aku tengok situ sudah berlaku dah transformasi. Bila orang kata recycle WWE star, dia pun tukar. Tetapi WWE still takut yang sama. Sebab kita tengok di Royal Rumble minggu depan nanti, Goldberg dapat title shot lawan Drew McIntyre. Aku tak expect pun ini akan berlaku. Sebab aku sebenarnya dah tahu Goldberg dapat kontrak klausa iaitu 1 tahun 2 kali match. Aku tak sangka dia akan dapat Drew di Royal Rumble. Aku sangka dia akan buat pay-per-view match dia di WrestleMania dan SummerSlam. Tetapi kemungkinan dia memilih untuk keluar di Royal Rumble, dan aku tak pasti WrestleMania ke SummerSlam.
satu match kuota untuk kontrak dia. But Goldberg ni dia ada kontrak dengan WWE, sekurang-kurangnya 1 tahun 2 kali dia main di big pay-per-view. Sebab bila jadi COVID-19 ni, dulu sebenarnya klausa kontrak ni untuk tour di Arab Saudi. Apabila COVID-19 tak boleh travel keluar, dia pun tukar. Maknanya Goldberg boleh pilih pay-per-view mana-mana untuk dia beraksi. So mungkin dia rasa nak bergelar WWE Champion sebab dia tak pernah rasa lagi menang WWE Champion ni kan. So dia pun minta untuk berentak dengan Drew McIntyre. So aku harap tak adalah match mereka berdua nanti ni berpihak kepada Goldberg. Aku harap WWE kekalkan momentum Drew sebagai WWE Champion. Isu ini aku akan ulas dekat next video. So kita kembali ke point aku tadi. Nombor 4, the best wrestler bagi aku itu adalah Adam Cole. Nombor 3 Adam Cole. Nombor 4 semestinya AJ Styles. AJ Styles ni aku mula-mula dulu kenal AJ Styles dalam televisyen ni. Time tu aku tengok channel Star Wars TNA, Total Non-Stop Action. Time tu tahun 2003, di mana Star Wars ambil Gusti TNA. Tengok juga Gusti apa ni, tengok macam tak berprestige pun. Sebab kita budak kan, kita tak tahulah detail. Tapi time tu kebetulan tengok adalah wrestler nama AJ Styles ni. AJ Styles, siapa ni nampak dengan tubuhan rendah dan sebagainya. Tapi tengok ke skill melompat, terbang ni nampak macam power. Kita macam time tu kita tak tahu kan dari segi kontrak lain-lain. Kita tunggulah AJ Styles ni ada dalam WWE. Tengok tak ada pun dalam WWE. Rupanya baru kita tahu TNA ni promotion lain, WWE ni promotion lain. So kita tengoklah, time aku minat TNA tu, aku tengok TNA tu Shark Boy. Dan di antara wrestler dia lah Shark Boy, Jerry Lynn, Raven. Raven WWE dulu kan, WWF tu, WWF Raven tu. Raven, lepas tu Sonjay Dutt, Abyss, Monster Abyss. Lepas tu ada Eric Young, American Most Wanted, time tu James Storm dengan Chris Harris, Bobby Roode dengan Eric Young dan tim Kanada, dan banyak lagi lah. Tetapi aku tertarik sekali pada AJ Styles lah. Aku tunggu career AJ Styles ni dan aku follow career dia. Memang boleh katakan memang follow rapat lah, follow straight, sampailah dia masuk main independent. Lepas tu pergi balik TNA ataupun time tu Impact Wrestling. Lepas tu pergi Gusti kat Jepun, NJPW dan sebagainya. Last aku dapat rumours dengar AJ Styles bakal ke WWE. Time tu rumours dia datang sekali dengan Carl Anderson, Luke Gallows ataupun Doc Gallows dan Shinsuke Nakamura. 4 ni dikatakan WWE berjaya mengikat kontrak. So time tu aku dapat dengar rumours, ada mengatakan ia adalah fake rumours, tak betul. So kita pun biasalah, sebab kita melihat AJ Styles ni seorang profesional wrestling yang diiktiraf di seluruh dunia, cuma tidak dibuktikan lagi di big league, maksud aku di WWE. So aku pun fikir, bila tiba masanya WWE nak ambil AJ Styles ni? Lama, memang aku lama tunggu, daripada tahun 2014 lagi. Memang awal-awal tu kita tahu dah, sebab ada juga statement-statement dia. Dia kata dia memang tidak berminat untuk stay di WWE. Tetapi kita ni mengharapkan berlaku satu keajaiban ataupun perubahan yang menyebabkan WWE terima AJ Styles dan AJ Styles sendiri pun berminat ke WWE.
2014 tunggu tak berjaya, 2015 tunggu pun tak jadi. Akhirnya 2016 di Royal Rumble, 2016 akhirnya AJ Styles melakukan penampilan pertama beliau sebagai WWE official wrestler. Sebab apa? Sebab apa aku kata official wrestler? Sebab sebelum ni di match dipanggil sebelum show tahun 2003 ataupun 2004 tak silap, AJ Styles pernah ditawarkan kontrak di tempat developmental untuk develop star ni. Time tu match dia lawan The Hurricane menang, tapi jodoh AJ Styles dengan WWE time tu tak panjang. Dia hanya bergusti dengan WWE 2-3 match, lepas tu dia pindah ke Impact Wrestling. Time tu TNA lah. Dia main independent, lepas tu dia pergi ke Impact Wrestling ataupun TNA. Nama dulu TNA, sekarang Impact Wrestling. Tapi kita kaitkan balik dengan cerita 2016 tu. Time tu pagi aku tengok pay-per-view lah dalam Astro WWE Network. Bayangkan detik nombor 3 keluar AJ Styles. Is it? Can it be? It is! The phenomenal one is here! Akhirnya tiba di WWE. Bayangkan kan, momen yang kita rasa time bunyi muzik tu keluar dekat skrin tu phenomenal. Maknanya tak ada orang lain lah, sebab kita dah tahu rumours dia akan pergi WWE. Keluar pula dekat skrin, dia phenomenal. Dah confirm AJ Styles. Cuma lagu tu kita tak expect, sebab kita tengok muka Roman Reigns time tu pun pelik. Macam dia tertunggu-tunggu, muzik siapa ni? Dia tengok AJ keluar. Tapi aku suka sangat sebab WWE time tu tak bagi AJ Styles kontrak NXT. Sebab dengar-dengar rumours lah, dengar-dengar daripada jurnalis-jurnalis luar, WWE sebenarnya nak tawarkan NXT kontrak, tapi AJ Styles refuse sebab dia fikir dengan level, dengan pengalaman dia tu sudah tidak memadai untuk beraksi di NXT. Dia perlukan main roster kontrak. So WWE nak tak nak, AJ time tu the hottest free agent. Semua duduk follow balik ni. Impact Wrestling duduk follow, duduk tarik. Walaupun dia keluar pada kursi Jepun pun duduk tengah deal lagi belakang, dan adalah promotion-promotion kecil-kecil yang lain tu. So WWE nak tak nak dia kena pull the trigger. Last kali dia offer main roster contract. Akhirnya AJ bersetuju. So start pada itulah aku tengok AJ ni. Lepas WWE buat dia dengan set up storyline dengan Jericho, aku nampak ada potential AJ ni mungkin tak akan jadi jobber dan sebagainya. Rupanya betul. Maknanya dalam masa setahun, tak sampai setahun, di Backlash dia menang WWE Champion, menewaskan Dean Ambrose. Time tu aku tahu, yes, AJ Styles wrestler yang aku minat akhirnya champion juga WWE. Sebab aku tengok dia dah champion kat mana-mana AJ ni. Dekat NJPW dah menang IWGP, dekat Impact Wrestling, TNA kan, NWA World Heavyweight Champion pun dia pernah menang. Sebab time tu NWA adalah official title di TNA. Lepas tu berlaku penamatan kontrak, dia create title sendiri, nama TNA World Heavyweight Champion pun AJ pernah dapat.
So bagi aku bila dapat WWE Champion, AJ ni boleh katakan everywhere he goes, he become champion. So WWE nampaknya tidak persiakan AJ. Lepas tu dia buat AJ menang United States. Dan yang latest sekali dia menang Intercontinental Champion. So aku haraplah WWE dapat memberikan Grand Slam kepada AJ dengan satu lagi title yang dia perlu accomplish, iaitu Tag Team Champion. Dengan siapa dia tag team tak kisah. Dengan Omos sekarang pun okey kalau WWE nak bagi untuk dia bergelar Grand Slam. Janji sebelum dia bersara dia adalah Grand Slam Champion. Isu AJ untuk Royal Rumble ke apa semua aku akan ulas next video. Cuma aku ulas setakat AJ, aku bangga dengan AJ dapat masuk WWE. Sebab bagi aku orang macam AJ ni deserve untuk beraksi dalam WWE. Walaupun dia masuk sudah terlewat, sudah orang panggil agak lewat berbanding wrestler lain, tapi bagi aku dah masa 2016, 17, 18, 19, 2021 nak masuk 6 tahun ni dengan cepat AJ berjaya memenangi pelbagai kejayaan dalam WWE. Syabas buat WWE management kerana tidak mempersiakan AJ Styles. Okey, nombor 4 AJ Styles. Nombor 5 the all time wrestler bagi aku adalah Stone Cold Steve Austin. Kenapa bukan The Rock? Kenapa bukan Triple H? Kenapa bukan Undertaker? Sebab bagi aku Stone Cold ni adalah individu yang tiada galang ganti. Dengan wataknya, dengan trash talknya, dengan attitude dia dan sebagainya, memang wrestler sekarang tiada seorang pun boleh tandingi ataupun menyaingi kehebatan dia. Stone Cold ni bagi aku memang perfect player. Sebab dari segi career dia pun dia tak adalah macam wrestler lain kan, macam Triple H berbelas champion, berbelas kali champion dan sebagainya. Tapi disebabkan watak dia tu kita suka. Watak dia, time dia feud dengan Undertaker, time dia feud dengan Mr. McMahon, time dia feud dengan The Rock, time dia jadi heel pun aku suka. 2001 dia heel. Time tu berlaku peperangan antara WWE dengan ECW dan WCW. Stone Cold time tu betray WWE, time tu WWF. So dia pun join gang alliance ni. Ada Paul Heyman, Stephanie McMahon, Shane McMahon ni. Time tu memang walaupun heel, aku tetap sokong dia. Sebab bagi aku dia ni serba boleh. Face okey, heel pun okey. Walaupun setengah-setengah orang cakap Stone Cold ni kalau tengok geram time jadi heel. Bagi aku dia berjaya buat watak tu, orang jadi sakit hati apa semua. Maknanya dengan perwatakan dia dalam WWE, semua serba boleh. Sebagai peminat Stone Cold, walaupun dia dah bergelar Hall of Fame dan sebagainya, aku memang nak dia ada last match di WWE. So mungkin walaupun aku rasa dia pun dah ada bagi tahu dia takkan wrestling lagi dalam WWE, mungkin impian untuk melihat beliau wrestling lagi ni tak kesampaian. Tapi aku harap akan datang dia berubah fikiran untuk one last time match. Dan match tersebut memang aku nak dia lawan AJ Styles lah. Sama-sama favourite aku dua-dua sekali. So untuk video kali ini setakat ini sajalah. Sebab video ini lebih kepada perkenalan
G3 untuk kenalkan studio aku, sebab aku berminat untuk membuat konten video ini dan sebagainya. Lepas tu pengalaman aku dan sebagainya lah. Macam itulah. Okay, kita akan sambung ke next episode dalam G3 Studio ni dengan isu-isu lain. Kemungkinan next video ni aku akan fokus kepada isu Royal Rumble. Mesti orang nak tahu aku ni siapa kan, nak tengok muka aku. Tapi buat masa sekarang aku akan buat live, tidak mendedahkan muka, cukup sekadar tahu aku ni siapa. Dengan suara aku pun dah okey kan. Macam itulah. So guys, aku minta tolong daripada rakan-rakan dalam grup peminat WWE Malaysia, lepas tu geng-geng serata dunia yang meminati wrestling, tolong subscribe channel aku dan tekan button notification tu. InsyaAllah aku akan berkongsi sebanyak mana mungkin knowledge, isu-isu ataupun sumber-sumber berkaitan dengan WWE dan promotion lain dengan korang semua. Ya? Okay. Jangan lupa follow ya. Okay guys, jumpa lagi di episod seterusnya. Bye bye.